أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. Di ayat ni bermaksud apabila Ibrahim, Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama anaknya Ismail membina rumah iaitu Kaabah pada hari ini, membina susunan-susunan qawaid iaitu susunan-susunan batu dibina oleh Nabi Ibrahim ayahanda dan juga Ismail cucu anak dia kepada Sayyidina Ibrahim, dan mereka berdua berdoa, Rabbana wa taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, hai Allah, terimalah apa yang kami lakukan ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat sedang mendengar sekalian, jadi cerita kisah haji ini bermula sejak Nabi Ibrahim AS, yang mana baginda adalah datuk nenek moyang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana haji ini merupakan kemuncak kepada kesempurnaan rukun iman dan rukun Islam, yang mana ia dilaksanakan wajib bagi mereka yang mampu seumur hidup sekali. Di mana sekiranya solat, puasa itu kita boleh buat di rumah kita, kita boleh buat di kampung kita, tetapi haji ini di tempat yang khusus dan memerlukan pengorbanan yang banyak, seperti harta yang banyak. Saya ingat tahun ni berapa ada 10,000 barangkali ya, wallahualam. Cik Siti ya, Cik Yati hari ni Jadi ada mungkin 10,000, ada 11,000, bahkan ada yang 50,000 pakej-pakej yang mahal tu. Kita nak sembahyang cuma memerlukan kain, kain pelikat, telekung sebagainya. Jadi ia merupakan kemuncak dan memerlukan kepada pengorbanan yang sangat tinggi. Penat, lelah, wukuf di Arafah, semua itu memerlukan pengorbanan dan ia merupakan kemuncak lah. Dan kepada mereka yang datang pergi haji itu sebenarnya adalah jemputan Allah Ta'ala, pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa ramai yang pergi haji tetapi Allah Ta'ala belum terima. Bukan tak terima ya tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat, belum terima, sabar, belum sampai giliran kita. Di samping itu juga suka saya memperingatkan kepada jemaah-jemaah haji supaya menjaga kesihatan. Menjaga kesihatan. Kita dah korban masa, korban harta, tiba-tiba sampai sana nanti kita demam ataupun kurang sihat. Itu semua daripada Allah Ta'ala. Cumanya ikhtiar kita iaitu kita jaga kesihatan. Oleh itu saya mohon pada tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat, Pak Haji, Mak Haji, Abang Haji, Kakak Haji semua, supaya jagalah kesihatan di sana ya. Di antara cara penjagaan ni kami syorkan supaya mengambil habbatus sauda dan juga minyak zaitun ni, juga sunnah Nabi SAW, maka ambillah sebelum pergi haji sana. Dan juga suka saya memperingatkan kepada tuan-tuan perempuan di seluar sana supaya pergi ke sana tu, kalau kereta tu nama dia overhaul. Jadi kita overhaul diri kita, tukar air-air yang ada dalam badan kita ini, darah-darah itu hasil daripada air-air yang ada dalam badan kita ini, kepada air Zam-Zam. Mungkin sebelum ni kita minum teh tarik mamak kan, mamak maju tak maju, air itu, air ini, kita tukar sampai di sana selama 40 hari itu mungkin barangkali dengan air Zam-Zam. Minumlah sebanyak-banyaknya air Zam-Zam itu sementara kita berada di sana. Jadi mungkin sebagai mukadimah sajalah. Berkenaan dengan haji ya, mudah-mudahan dapat jadikan panduan juga buat bakal-bakal haji ataupun hajah yang bakal nak pergi menunaikan haji juga waktu ini. Dan bila cakap tentang produk-produk ni, mungkin nak sedikit daripada Encik Iqbal sendiri, daripada bahagian marketing, nak sama-sama kongsikan berkenaan dengan Minsyam ini, apa rangkaian produknya dan bagaimana cara-cara nak menggunakannya tu. Itu yang paling penting, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Iqbal. Untuk sebenarnya kita akan dengar lebih lanjut daripada Ustaz Abu Syifa nanti mengenai tips-tips semasa berada di sana, sebelum berada di sana kejap lagi lah. Cuma saya ingin ambil peluang sementara Ustaz tengah buat preparation ni, kita nak ceritakan kita punya pack kesihatan haji, yang mana Ustaz Abu Syifa ada bagi tahu tadi untuk sihat. Sebab kami di Minsyam percaya badan yang sihat itu membawa kepada haji yang sempurna. InsyaAllah. Kalau haji yang mabrur tu antara jemaah itu sendiri dengan Allah SWT.
Tapi untuk mendapat ataupun melaksanakan semua rukun-rukun haji tu, yang pertamanya ilmu kena ada. Saya percaya jemaah haji dah duduk khusus haji ataupun khusus haji perdana, saya rasa dari sudut ilmu, input ilmu dah cukup. Dari sudut keuangan, masing-masing dah buat potongan gaji, dah buat simpanan di tabung haji di mana-mana untuk persediaan ke sana. Cuma persediaan dari sudut kesihatan badan kita, maknanya sempurna dah sihat kita ni, bersediakah kita untuk berada di sana. Cuaca di sana saya dimaklumkan Ustaz tak serupa macam di Malaysia ni. Ya, betul. Mungkin lebih kering, ada kalanya lebih panas. Ada ketikanya jemaah-jemaah haji kita dengar cerita diorang sampai bibir diorang ni, lidah diorang ni keras sebab terlalu kering. So apakah kita bersedia untuk dari sudut kesihatan, kita nak tekankan dari sudut kesihatan lah, Misham nak tekankan dari sudut kesihatan, apakah kita bersedia dari sudut kesihatan untuk ke sana. Sebab kita nak melaksanakan satu rukun Islam yang kelima, yang penting. Betul. Dan kita dah berhabis, kita dah berusaha segala-galanya. Jadi saya serahkan pada Ustaz untuk cerita dengan pasal tips lah. Itu dia, sebelum kita ke Permulaan, tips tu, permulaan. tips tu kita nak berhenti seketika. Kita nak bagi Ustaz rehat dahulu. Kita akan beri rakan-rakan pendengar kita tunggu ya apa sebenarnya tips-tips tersebut. Kita akan kembali lagi selepas ini bersama dengan Misham. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Kim FM, pilihan utama anda. Bersunnahlah demi menjaga kesihatan dengan produk Minsham. Produk-produk Minsham dihasilkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Minyak habatus sauda Minsham dihasilkan daripada hadis, kekallah kami dengan habatus sauda, kerana padanya terdapat penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Nikmatilah habatus sauda Minsham Dia 3-4 kali dah dihasilkan mula dari okey sejuk. sikit. Kapsul minyak zaitun extra virgin Minsham juga dihasilkan dari perahan sejuk. Makanlah kamu minyak zaitun serta berminyaklah kamu, berarti ianya tumbuh dari pohon yang diberkati. Situ. Kesemua produk kami dikatakan harga Syam yang disifatkan oleh Nabi SAW sebagai bumi yang Nak diberkati. panggil saya terima saja. Siapa yang mengamalkan sunnah Asalnya adalah mereka yang mencintai aku. Siapa mencintaiku akan bersamaku di akhirat. Maksud hadis. Layari laman web www.minsham.com atau hubungi 019-682-3040. Kembali waktu ini bersama dengan produk Minsham. InsyaAllah perkongsian pada petang Isnin ini bakal kita kongsikan lagi bersama dengan Encik Iqbal dari bahagian marketing Minsham dan juga Ustaz Abu Syifa untuk perkongsian. Dan tadi kita sebelum kita berhenti rehat ya, Encik Iqbal dan juga Ustaz, kita nak kongsi-kongsikan dengan rakan-rakan pendengar kita tentang tips penting untuk semua ambil tahu. Silakan Ustaz. Terima kasih Puan Yati ya. Sekali lagi pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berdoa semoga tuan-tuan dan puan bakal hadis semua sihat-sihat ya. Dan semoga harapan kita haji yang kita lakukan pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara tip-tip yang ingin kita kongsikan sendiri iaitulah pertama, penjagaan kesihatan mesti bermula daripada Malaysia lagi. Jadi saya harap kepada semua pendengar sekalian muslim-muslimat, jagalah kesihatan di Malaysia lagi kerana kita bimbang kita bimbang di akhir-akhir atau di saat-saat dekat kita pergi haji tu, kita demam ke, kita sakit ke, selain daripada berjumpa doktor, kami syorkan kepada muslimin muslimat, ambillah ya pemakanan sunnah ini. Selain daripada dapat pahala besar, pahalanya man ahya as-sunnati inda fasadi ummati falahu ajrun mi'atu syahid. Barang siapa menghidupkan sunnahku dari segi ekonomi ke, politik ke, sosial, maka makanan pun kan. Jadi kita makan apa yang Nabi makan ni, kita guna apa yang Nabi guna ni, maka dapat pahala 100 pahala syahid. Satu. Sahabat-sahabat nak syahid terpaksa berperang ya. Jadi kita akhir zaman yang lemah ni, kita ambillah peluang-peluang untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apabila sudah sampai di sana, dan saya percaya ustaz-ustaz kita, mutawif kita pun sudah memberi tip-tip, cuma di sini dalam masa yang amat ringkas ini, mari kita berkongsi di antaranya iaitu kita berdoa. Ya, doa silahul mukminin. Doa itu merupakan senjata kepada orang mukmin. Jadi apabila sebut tentang doa ni, muslimin muslimat, pendengar sekalian, datuk-datuk, nenek, abang-abang, pakcik sekalian, kena tahu syarat-syarat minima doa. Di sana ada 10 perkara kenapa doa kita ditolak. Itu tak sempat nak cerita sekarang lah.
Jadi syarat syarat minima ni kalau surat ni dia mesti ada stamp dengan alamat. Tak ada minima, tak ada stamp ni reject. Ada denda pula kan. Jadi pertama ialah doa tu mesti didahului dengan tahmid. Alhamdulillah Rabbil Alamin paling yang terpendek lah. Hamdan hamidin, hamdan syakirin itu pula. Yang kedua doa selepas itu diikuti pula dengan selawat. Minima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak panjang lagi bolehlah Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamin ila akhir, dan banyak lagi selawat-selawat tu. Yang ketiga diikuti dengan doa kita. Doa kita lah. Yang keempat ditutup dengan selawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ila akhir. Mana-mana doa yang tidak ada nombor 1, nombor 2 dan nombor 4 ini, nombor 3 tu doa kita, maka siang-siang doa kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, rancang doa tu. Ya, ketika mana doa tu rancang, apa doa-doa tu? Doa kena hebat-hebat. Kalau kita sekadar doa, ya Allah murahkan rezeki aku, ya Allah, murah dah. Boleh pergi haji tu murah dah tu. Cuma nak bersedekah satu hari 10,000 tak dapat. Sebab apa? Tak berdoa pada Allah Ta'ala, ya. Maka doa, ya Allah Tuhanku, murahkan rezeki aku dan aku nak bersedekah, ya Allah 10,000 sehari, ya Allah, tolong ya Allah, please ya Allah. Pasti Allah Ta'ala kabulkan. Di mana Nabi Ibrahim pun berdoa dengan anak dia. Dalam ayat yang ke-128 ni, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina, ya Allah, jadikanlah kami ni berdua ni betul-betul Islam denganmu ya Allah, dan juga zuriat kami ya Allah. Jadi bukan sekadar anak cucu tetapi zuriat hingga ke akhir zaman, ya. Dari perempuan, tuan-tuan, pakcik-pakcik, makcik-makcik sekalian, doa. Saya dah tahu cerita, masa pun tidak terlalu mengizinkan ni. Cerita ada seorang pergi haji atau umrah, dia berdoa. Dia pergi umrah dalam 14 hari tu dia selit doa tu. Setiap dia berdoa dia berselitkan doa pun, doa nak jadi jutawan. Bukan tak boleh, boleh. Nabi Sulaiman yang terkaya sekali, Sayyidina Abu Bakar 80,000 dinar yang dibersedekah untuk Islam yang ikut Imam Ghazali. 80,000 dinar ni tuan-tuan, kalau kita gold coin tu, kalau kita darat dengan 786 ringgit lebih kurang hari ini, bersamaan 63.8 juta ringgit untuk Islam. Jadi jutawan tak apa, boleh. Tetapi yang Islam, ya. Maka akhirnya dia berdoa selama 14 hari tu, balik ke Malaysia, betul-betul jadi jutawan setelah 2 bulan berada di Malaysia. Cuma dia salah doa, dia sebut nak jadi jutawan aja. Maka dengan takdir Tuhan, dia ditransfer ke Indonesia, jadi jutawan Pak. Gaji RM300 sudah jutawan Pak. Gaji RM600 sudah 2 juta Pak. Salah doa, jangan salahkan Allah, salah berdoa. Jadi tuan-tuan betul-betul lah berdoa, ya. Di tempat-tempat yang makbul itu, tolong jangan lepaskan doa. Susunlah doa-doa tu. Pertama nak mendapat kasih sayang Allah, redha Allah, masuk syurga Allah. Seterusnya mendapat kesenangan di dunia ini tuan-tuan. Sebut, jangan malu dengan Tuhan. Ya Allah, aku nak biar anda beli 735 Li, ya Allah. Spesifik, ya. Color tulis. Color warna pun nak, warna metalik ke apa ke. Macam lucu kan. Jadi begitu, tapi begitu. Sehingga kan saya nak cerita bab doa ni, kita nak masuk tandas pun, ya Allah nak masuk tandas ni, tetapi dalam ayat doa lah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maksudnya, ya Allah, kasar bahasanya, ya Allah nak berak ni, ya Allah nak kencing, ya Allah nak masuk tandas, ya Allah. Ingat Allah lagi ketika membasuh najis tu kan, Allahumma tahhir qalbi an-nifaqi wa hasin farji minal fawahish. Itu dia. Dan dalam hadis-hadis lain Nabi sebut, kamu berdoalah kepada Allah Ta'ala sekalipun tali kasut kamu putus, ya Allah putus, ya Allah tali kasut aku, ya Allah. Begitu konsep doa. Dan hadis lain Nabi sebut, ya, maksudnya sekiranya garam di rumah kamu itu habis pun, berdoalah pada Allah, ya Allah garam aku habis, ya Allah. Tapi kenalah pergi kedai, kenalah beli kan. Tak bolehlah mengharap itu saja. Itu nak cerita bab doa ni. Jadi berdoalah di semasa berada di sana. Kita sudah belanja duit banyak dan berdoa yang hebat-hebat, ya. Yang seterusnya, rebutlah peluang di tempat-tempat, ya, di tempat-tempat di Jabal Rahmah, di dalam Hajar Ismail, kita ke mana kita bertawaf, semua tu 24 jam kita berada dalam rahmat Allah
rebutlah peluang supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa bila sebut doa bahagia, senang, lenang, jangan hanya doa semoga ya Allah aku senang, lenang, bahagia anak cucu aku. Lepas tu cicit bergaduh pula kan. Nabi Ibrahim dia doa sampai apa? Zuriat dia. Maknanya sampai ke akhir zaman. Tu dia. Kena pandai berdoa tu. Itu dia tentang doa. Sangat menarik tu Ustaz. Ya, Terima kasih saya. atas perkongsian. Dan itu berkenaan dengan doa yang telah sama-sama dikongsikan Ustaz. Mungkin ada sedikit lagi tambahan tu Ustaz? Cuma Ustaz nak cerita mengenai bagaimana Nabi Ibrahim berdoa ketika nak membina di awal pembinaan Kaabah. Allah Ta'ala kata perintah pada Nabi Ibrahim seru manusia. Pada masa itu Nabi Ibrahim AS bersama anak dan isteri berada di sana, tak ada manusia. Ni dia. Lihat wahyu beyond kita punya akal, melepasi akal kita. Maka Nabi Ibrahim walaupun dia seorang Nabi, seorang manusia yang tidak lari daripada hukum logik, ya? Tidak lari daripada hukum akal. Maka bertanya, kaifa yablughu sauti ilan nasi jami'a? Wahai Allah, bagaimana suaraku nak sampai kepada manusia? Sedangkan manusia ni tak ada pada masa itu. Tak ada mikrofon, tak ada satellite, tak ada, semua tak ada. Allah ajar Nabi Ibrahim, alaikan nida wa alainal iblagh. Hai Ibrahim alaihissalam, seru saja. Kami yang akan menyampaikannya. Maka apabila sampai begitu, Nabi Ibrahim pun kata, ayuhan nas, wahai manusia. Ini doanya. Walaupun manusia tak ada depan dia, cuma isteri dan anaknya sahaja, tetapi niat dia untuk seluruh manusia, ayuhan nas, wahai manusia. Kalau kita lah tuan-tuan hari ni, barangkali kita kata ustaz ni gila ni, duduk bukit terlulung sorang-sorang atas bukit ni, kan. Bukanlah nak kata begitu, nak kata ni niat kita dan doa kita mestilah worldwide, mestilah hebat, ya. Ayuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum bana baitan. Sesungguhnya Tuhanmu telah bina satu rumah. Fahajju, hendaklah kamu berhaji kepadanya. Tak ada manusia. Maka sekonyong-konyong, ni bahasa kitab lah, sekonyong-konyong. Apa yang maka on the dot lah kita kata, on the spot. Pada masa itu Nabi Ibrahim mendengar suara-suara labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik ila akhir. Maka ulama menyebut itu adalah pertama para malaikat yang menyahut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah roh-roh yang muslim, sama ada yang sudah lepas dan yang akan datang tu, mereka menyahut, ya, menyahut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa bila ke sana tu doa, jangan sekadar ya Allah tuanku anakku luluskan SPM ya Allah, jangan. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Hebat, ya. Luluskan SPM, dia jadi profesor ya Allah yang terbilang, kan, menjadi korporat yang terbilang, yang mukmin, yang soleh. Kita tak mau jadi korporat tetapi keparat. Kita tak mau. Korporat yang terbilang, yang ikhlas, tidak cintakan dunia. Gitulah. Nak cerita doa ni cukuplah. Itu masa dia. pun masya-Allah. Mungkin kita akan Itu kembali cepat pada Cik sekali, Iqbal waktu ini untuk berkongsi tentang rangkaian produk di Minsyam, promosi berkenaan dengan bulan haji ini. Silakan. Kembali dengan saya balik untuk menceritakan pasal pack kesihatan haji. Maknanya apa yang Ustaz cerita tadi, doa yang hebat, doa yang besar worldwide Ustaz. Ya, ya. Jadi apa Dunia bermulanya dengan tu, dengan kita punya niat tu ni. Ya. Niat kita, tabungan kita, kita punya usaha ilmu. Tapi bila kita pergi sana tak sihat, jadi tak boleh juga kita nak buat. Jadi kita akan menyesal kemudian tak guna lagi. Jadi Minsyam memperkenalkan pack kesihatan haji. Saya ulang sekali lagi, pack kesihatan haji. Yang mana pack kesihatan haji ni kita sediakan satu botol habatus sauda dalam bentuk botol. Kita letak dalam bentuk botol, satu botol minyak zaitun kapsul. Dua-dua pun kapsul. Cumanya kena satu botol lagi 60 ml minyak zaitun. Minyak zaitun ordinary untuk pakai di kulit. Okey. Kenapa kita buat botol? Okey, nombor satu sekali kita nak orang senang, orang mudah kat sana. Sebab kita tak boleh nak angkut semua benda. Takkan kita nak bergerak dengan bawa barang lagi, nak bawa batu lagi, nak bawa apa semua lagi. Jadi kita nasihatkan bawa pack kesihatan haji ni, makan 2 biji di waktu pagi. Tinggal je botol ni dekat kita punya hotel. Makan 2 biji di waktu pagi, habatus sauda, makan 2 biji malam. Sebab balik tu boleh makan malam. Sekalipun kita pergi ke Mina 3 hari tu, bawa cukup-cukup untuk 3 hari je. Jadi harganya adalah RM90, yang mana harga asal dia adalah RM114.
Jadi untuk memberi kemudahan lagi, kita bagi harga promotion pack kesihatan haji ni dengan harga RM90. Kalau boleh saya minta Ustaz share sikit pasal saham. Maknanya kita menasihatkan orang membeli ni, kita hadiahkan kepada jemaah-jemaah haji. Di samping jemaah haji beli, kita sendiri, kalau kita bagi duit kat dia kan, dia pergi shopping. Hadiahkan. Nak bagi duit pun boleh bagi duit, tapi lebih baik kita bagi untuk dia sihat. Kita bagi untuk dia sihat, dia boleh doakan sekali untuk kita, dan secara langsung kita dapat saham lah. Untuk saham tu kalau Ustaz boleh tambah sikit dalam masa 45 saat. Masya Allah, 45 saat nak cerita apa ya. Biarlah cuma dalam bab saham atau sedekah lah kita katakan, sedekah. Dalam bab haji ni ataupun ibadah-ibadah ni, kalau anak-anak, saudara-saudara yang ada rezeki lebih, kalaupun tak pergi haji, belilah dan hadiahkan kepada jemaah-jemaah haji tu, di mana Nabi sebut ad-dalu ala khairi kafa'ilihi, orang yang menunjukkan, orang yang menolong, orang yang membantu kepada kebaikan, maka dia sama pahala seperti orang yang buat kebaikan tadi. Jadi misal kata si A ini memberi kepada si B yang nak pergi haji, maka si A tu mendapat full markah yang penuh haji tersebut. Walau dalam masa yang sama si B tu tidaklah kurang markah dia, kan, dia pun dapat pahala haji. Jadi kita pun sama-sama, yang di Malaysia pun bermodalkan RM90 je dapat pahala haji, masya-Allah. Jadi rebutlah peluang ni ya. Rebut peluang ni. Ada duit lebih tu, belilah lebih sikit. Belilah 3 pack ke 2 pack ke, hadiahkan kepada siapa-siapa. Tawakal ala Allah. Besok dah mati baru nampak, Allah kenapa aku beli 5 tu kan, tak beli 10. Kalau Masa 10 tu dah selesai, kemudian dah tak guna. tak guna dah. Kan sekarang dia modal duit banyak tu, yang tak ada tu konsekuensi ke apa sebagainya. Usahalah, kejarlah pahala tu. Adalu ala khairi kafa'ilihi, orang yang membantu buat baik tu, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Okey, maknanya bila dah beli tu, saya kenalah cerita macam nak pakai pula. Betul. Jadi macam Ustaz cakap tadi, kesihatan tu bermula daripada Malaysia lagi. Ya. Jadi beli ni terus boleh pakai je, tak payah tunggu sana. Sebab apa, saya difahamkan oleh Ustaz masa perbincangan kita pada awal minggu lepas, benda ni tidaklah kita tarukkan sebagai pewangi. Maknanya boleh pakai dalam ihram pun boleh pakai. Maknanya lotion tu boleh pakai. Tiada pewangi. Lotion tu boleh pakai, sabun tu boleh pakai. Sebab kita tak, bila perubahan cuaca tu, badan kita sedikit sebanyak dia ada efek. So biarlah kita pakai daripada sini. Maknanya kita dah prepare daripada Malaysia, macam Ustaz cakap tadi. Dah serasikan. Maknanya dijadikan sebagai seorang ubat untuk kulit kita lah. Ubat untuk kulit kita, untuk kesihatan kita. Jadi makan 2 biji, tetap 2 biji apel soda di waktu pagi, 2 biji minyak zaitun di waktu malam, dan lotion tu boleh bawa lah mana-mana. Boleh masuk dalam kabin pun, dia 100ml baru tak boleh. Kita bawa 60ml je. So 60ml memang boleh masuk dalam kabin, kita dah boleh sapu, dah warm up dah daripada sini. Sampai set tersebut memang cukup sepanjang untuk pakaian, untuk luaran kita ada lotion, kita ada sabun. Maknanya mandi boleh pakai sabun tu. Maknanya sabun tu pun boleh jadi shampoo juga. Maknanya keluarkan buih dia pakai untuk shampoo, tak payah nak bawa 5-6 botol. Satu pack kesihatan haji ni cukup untuk kita punya kit kesihatan. Dan dia tak ada wangian. Tak ada wangian. Origin bau minyak zaitun. Natural. Jadi boleh start pakai. Dan bila dah cakap tentang produk-produk dan macam mana nak pakai dan promosinya sekali sangat hebat, macam mana nak dapatkan produk tersebut? Okey, promosi saya terlupa cerita tadi. Okey, untuk promosi untuk makluman pendengar semua, pada 12 hari bulan ni kita dah keluar di Sinar Harian Paper. Boleh tengoklah pack haji tu macam mana, botolnya molek, kita siang malam design tu. Jadi kita keluarkan khas pack kesihatan haji ni untuk jemaah haji. Kita bermula tahun ni lah, insya-Allah kita akan kekalkan pada tahun-tahun yang akan datang. Cuma tahun permulaan ni saya seru kepada semua, berilah hadiah kepada ibu bapa kita ataupun saudara-saudara mara kita. Beli banyak tak apa, pakai sendiri pun boleh pakai kat Malaysia pun. Walaupun nama dia pack kesihatan haji, dekat Malaysia pun boleh pakai dengan harga promosi dengan harga promosi waktu inilah. Jadi dengan siapa-siapa yang membeli ni, insya-Allah bila dia balik daripada haji nanti, dia boleh claim kata dia dah beli haji. Kita ada bagi kad dekat dalam tu, nanti tunjukkan kad tu, kita akan bagi diskaun lah. Mungkin serendah, bermula daripada 10%. Kita boleh bagi diskaun. Maknanya beli, balik dapat diskaun lagi. Dah lah beli murah, beli dapat diskaun lah. 114 tolak tak tinggal, dapat package tadi, dapat guna, dapat sihat, balik dapat diskaun lagi. Jadi kalau nak tengok barang-barang kita akan ada di Sinar Harian. Kita akan keluar di TV Al Hijrah, dan insya-Allah kita ada billboard sendiri nanti di Shah Alam. Boleh tengok sebesar-besar tu, kita akan letak barang tu.
Dan juga kalau siapa-siapa nak beli sendiri, kita juga ada di Halfest. Itu kan kita akan cerita lanjut pada kita punya next slot lah. Okey. Kongsian akan datang. Kongsian akan datang. Okey. Tadi Puan Yati tanya tadi kat mana nak dapat ni. Okey. Untuk kira bermula daripada esok boleh dapatkan di Klang Valley ni. Kita dah keluarkan lebih kurang 400 set. Boleh beli habiskan 400 set tu. Kita akan keluarkan lagi. Kita punya keluaran ni limited edition. Kita keluarkan hanyalah 2000 pack. 2000 pack seluruh Malaysia termasuk Singapura.